Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Satu berita yang amat mengejutkan dan menggempakan kita sahabat-sahabat semua. Apabila dikatakan anak Menteri Besar Perlis kena cekup, kena tahan, kena reman, kena tangkap. Inilah dia, anak kepada pemimpin daripada Parti PAS, Menteri Besar pula tu sahabat-sahabat semua. Dan dikatakan apa yang mereka lakukan itu membuat tuntutan palsu sebanyak RM600,000, hampir 1 juta sahabat-sahabat semua. Semuanya palsu. Ya, bukan seorang tapi dikatakan ada 6 individu termasuk anak kepada Menteri Besar ini telah ditahan dan juga direman ya oleh pihak polis di Raja Malaysia. Tahniah kita ucapkan. Jadi untuk itu saya ingin membawakan anda kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sebab kita ikuti berita gempa hari ini. SPRM cekup anak Menteri Besar Perlis. Ya, Perlis ini kerajaan daripada Parti PAS sahabat-sahabat semua. Dan pemimpinnya, Menteri Besarnya adalah wakil daripada Parti PAS. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan anak Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri Ramli bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama dengan 6 orang lagi termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Lapor Berita Harian yang memetik sumber. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Noor di Kangar pagi tadi. Kira-kira 24 jam selepas mereka ditahan. Katanya siasatan dipercaya juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan juga penjabat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga pejabat Menteri Besar Perlis katanya. Sumber juga berkata, suspek yang berusia antara 27 hingga 37 tahun itu dikehendaki untuk membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan kemudahan asas. Ia melibatkan kerja-kerja baik pulih, penyelenggaraan serta pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis. Sejak tahun 2022, Malaysia kini tidak mendedahkan nama-nama mereka selagi tidak dituduh di mahkamah. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya, Azmin Kamaruzaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan tetapi tidak mengulas lanjut ya berkaitan dengan perkara ini. Itu dia sahabat-sahabat semua, telah pun disahkan bahawa beberapa individu ya telah ditahan, dicekup, direman ya, dan yang lebih mengejutkan adalah ya salah seorang daripada mereka itu adalah anak kepada Menteri Besar Perlis ya, membuat tuntutan yang mana projek itu sebenarnya tidak pun dilaksanakan dan sebagainya. Wow, hebat. Baru memerintah dari tahun 2022, sekarang ini 2024, mungkin masuk dalam 2 tahun ya. Mereka sudah mula tunjuk taring sahabat-sahabat semua. Inilah dia pimpinan-pimpinan ya daripada parti yang dikenali sebagai Parti Islam itu. Memang paduh, memang terbaik yang mereka menyakau. Dari mana belajar? Saya pun tak tahu. Mungkin daripada geng mereka, Parti Bersatu. Itu dia. Jadi, anda sahabat semua, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin juga mengungsikan satu perkara ya, ulasan yang mungkin menarik untuk kita dengar bersama. Yang mana kita tahu ada 6 ahli parlimen daripada Bersatu telah pun memberikan sokongan kepada PM. Jadi apa yang dipuji dalam ulasan ini katanya ya, mereka yang memberikan pujian kepada PM akan dipuji jika proses rekonsiliasi buahkan hasil. Itu dia. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Tindakan 6 ahli parlimen pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai usaha wakil rakyat itu untuk mewujudkan kestabilan dalam negara dan membantu rakyat di kawasan masing-masing. Pensyarah Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Mazia Dr. Mazlan Ali berkata, sokongan itu merupakan usaha untuk membantu kerajaan dalam penetapan dasar yang baik untuk rakyat dan pada masa yang sama sebagai proses semak dan imbang secara positif.
Katanya, satu lagi sudut mutakhir ini kita lihat satu proses rekonsiliasi iaitu pendamaian sedang berlaku dengan kerajaan mempertimbang permintaan pembangkang untuk diberikan peruntukan dan usaha itu untuk mewujudkan kestabilan. Jadi kita jangka sekiranya pembangkang setuju dengan usaha ini akan ada persetujuan dalam bentuk MOU katanya, iaitu Memorandum Persefahaman atau sebagaimana menjurus kepada kerjasama kestabilan dan selepas MOU ditandatangani, rakyat akan melihat tindakan 6 ahli parlimen itu sebagai satu niat baik yang telah dimulakan terlebih dahulu untuk membantu rakyat di kawasan masing-masing katanya kepada Bersatu. Dan kita tahu siapa mereka ya, 6 ahli parlimen Bersatu itu. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof ya, Timbalan Perdana Menteri yang kedua iaitu Datuk Fadila Yusof dilapor berkata, Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada dasarnya bersetuju untuk mempertimbang dan menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Fadila berkata, satu draft memorandum persefahaman MOU akan dirangkah terlebih dahulu dan akan dipanjangkan kepada pihak pembangkang sebagai langkah perundingan seterusnya. Menyentuh mengenai isu berkaitan, ahli parlimen Sokong PM Mazlan berkata, tindakan Bersatu meminta perlembagaan parti itu berhubung pelucutan keahlian bakti bagi ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri serta ahli Dewan Negeri yang menyokong mana-mana pihak bertentangan dengan parti atau musuh sebagai satu yang tidak jelas. Dari sudut politik, saya lihat kenyataan oleh ahli politik yang tak bersetuju dengan 6 ahli parlimen itu sekadar motivasi untuk mengekalkan keyakinan dalam parti. Sementara dari segi undang-undang, saya lihat terlalu kabur dan kalaupun berlaku proses perundangan akan memakan masa dan selepas 3 tahun mendatang, Parlimen tidak boleh buat pilihan raya lagi katanya. Pengarah Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Profesor Mazhia Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, tindakan 6 ahli parlimen itu menyokong kerajaan memberi persepsi berbeza dalam kalangan ahli politik biarpun ia sekadar sokongan dan bukannya menyertai mana-mana parti. Bagi penyokong tegar Parti Bersatu, mereka menganggap ia sebagai pengkhianatan. Dan daripada sisi lain, ada yang kata ia untuk rakyat, bagi memastikan peruntukan daripada kerajaan sampai mengalir terus kepada rakyat. Mereka hanya mengisytiharkan sokongan dan menyatakan mereka masih bersama dengan parti asal Bersatu. Pimpinan tertinggi Bersatu tidak sepatutnya marah berhubung tindakan 6 ahli parlimen itu katanya. Dalam pada itu, Profesor Ajung Universiti Malaya Datuk Sabirin Jaafar berkata, tindakan pucuk pimpinan Bersatu yang didakwa mengugut 6 ahli parlimen itu boleh dinilai dalam perbuatan yang tergolong di bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan kerana dianggap melanggar amalan demokrasi berparlimen. Jika ia berlaku pelanggaran ini, sesiapa pun boleh lapor polis untuk siasatan dan apabila siasatan selesai, ia akan dihantar kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut katanya. Itu dia antara komen ya daripada 3 penganalisis politik, pemerhati politik ya di dalam negara kita. Dan ya seperti yang kita tahu, mereka memberikan sokongan tapi mereka tidak keluar ya daripada parti mereka. Ini karena ada kelompangan di dalam Parti Bersatu itu sendiri. Dan antara sebabnya kerana kedegilan, keangkuhan, kesombongan pemimpin utama Bersatu yang tidak mau berbincang dengan kerajaan untuk mendapatkan bajet ya untuk ahli parlimen. Akhirnya 6 ahli parlimen ini memberikan sokongan untuk apa? Untuk mendapatkan bajet dan berhikmat ya disalurkan kepada rakyat. Ini sebenarnya tujuan mereka. Adakah ia salah? Anda boleh menilai sendiri sahabat semua. Apa pandangan anda? Apakah ia salah atau tidak? Kita memiliki pandangan masing-masing. Jadi anda boleh berikan pandangan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.